Mafta alaih mata Oh. kawan Sure. min haza inirah saya arah Mama. ini faham. Aku. Amin ya rabbal alamin. Okay. Sebelum kita mula kelas, kita ada kawan baru hari ni, Faris Daniel kan? Okay. Faris boleh tak perkenalkan diri? Bagi tahu nama, tinggal kat mana. Apa lagi? Suka makan apa? Kau makan apa lagi? Apa lagi? Belajar apa? Lepas tu lagi, suka BM ke tak? Ika, sika, dika, ika. Okay, cepat. Dapat apa? Faris. Mana? Tak dengar. Rekod sikit. Lain tak boleh kot. Cikgu rekod lah. Cepat. Nama siapa? Faris Daniel. Okay, tinggal kat mana? Puchong. Kejap. Pucung. Jom. Okay, tinggal kat Puchong. Lagi? Di sini. Suka makan apa? Ui, mak. Suka makan apa-apa je? Sama ya macam Aziz. Contohnya? Dia macam Aziz cikgu. Makan je. Aziz suka makan apa-apa. Cepat, suka dia bagi. Suka makan apa? Nanti dah makan. Okey, jadi sambung sama siapa? Faris? Suka makan apa? Suka makan apa? Bagi satu makanan je. Ayu. Sayur? Wow, sangat berhasiat. Hebat. Okay, bagus, sihat. Okay, suka bahasa Melayu tak? Suka? Betul ke suka? Okay, dapat berapa? Exam ujian yang lepas dapat berapa markah? Tak ingat. Grade dia? ABC. A ke B ke C? A, B, C, D. B. Dapat apa? B. B ke? B. Betul. Dia cakap B. Okay. B okay lah tu. That's very good. Okay. So, dalam kelas cikgu akan suka bertanya. Dan juga cikgu suka orang tanya cikgu. Betul tu. Cikgu akan random pilih je macam tadi. Cikgu akan pilih je siapa yang cikgu nak tanya. Jadi, Faris boleh tanya banyak-banyak lah. Boleh tanya cikgu banyak-banyak, tak kisah. Okay. Sekejap Ada yang masuk lambat sikit. So kita kena tunggu sekejap je lagi. Kau boleh cikgu tunggu. Don't worry. Oh, yang untuk karangan karangan yang buat dalam ni kan, dalam Telegram tu kan. Ya. Nanti cikgu bagi, hari ni cikgu bagi ni ulasan cikgu. Cikgu dah buat dah. Sekejap lagi lah, lepas kelas cikgu hantar ulasan cikgu untuk karangan ni. Saya tak boleh tengok ke? Hari ni cikgu. Adanya ikut betul-betul yang poin yang cikgu bagi. Dia kena ulas sikit. Tak apa. Sekejap lagi cikgu bagi tahu. Apa dia Muaz? Hari ni kita buat karangan yang tu yang terakhir tu. Hari ni karangan format khas. Format khas. Hari ni baru, bukan macam sebelum ni kita berformat kan? Umum. Okay, jadi lepas ni kita buat jenis khas. Jenis khas dia format dia tetap. Tak apa, kejap lagi cikgu ajar. Dia khas untuk karangan berformat khas. Ya. Dia untuk sesetengah surat ataupun sesetengah dokumen sahaja. Macam tu. Tak boleh guna untuk semua. Karangan khas. Akil Fairuz datang lah cikgu. Tak Akil Fairuz. Akil Fairuz dia dah sampai. Tapi tak tahu ke tadi. Tak nampak dia. Apa? Tak sampai ke? Tu pun dia. Dah, tak sampai. Pakai headphone tu.
Hai Akil Fairuz. Assalamualaikum. Muka tak nampak. Cikgu tak nampak muka. Ni siapa ni mukanya? Mana? Mata je nampak. Mata je nampak. Terus sikit. Ha. Mana? Okey. Okay. Nampak tak muka cikgu? Nampak. Okay. Okay, Akil perkenalkan diri boleh? Bagi tahu nama, tinggal kat mana, darjah berapa, suka makan apa. Akil mana? Akil Fairuz. Okey, fair. Nama saya Akil Fairuz bin Muhammad Azlan. Okay. Darjah saya darjah 5. Darjah 5. Okay. Darjah 5 lagi? Tinggal kat mana? Lagu negeri. Kat mana? Bandar Laguna Mabuk. Kenapa aja dia gambar laut? Dekat mana tu? Baju dia bertukar. Baju. Tu background, virtual background. What? Betul dia apa? Baju dia. Power. Kenapa baju Akil je yang bertukar? Kenapa tak tempat? Sebab baju Akil warna hijau. Dia tag warna hijau jadi dia akan tukar. Ikut corak tu. hijau. Ah, Hijau aku. Hijau Ber, Ya. gambar planet Beli kat mana? Ori gila. Tak beli kat mana tu? okay, sekarang jap. Sekarang ada 2 Akil. Cikgu nak panggil Akil macam mana ni? Saya ada kira saya. Ha? Sekejap. Can't you change the Cikgu panggil Akil. Tukar je nama Akil Fairuz tu panggil Fairuz je. Panggil Fairuz boleh? Boleh? Boleh. So tukar rename, tukar Fairuz. Ya. Abang tukar nama. Where's your book? I already Tukar nama. Okay. Boleh kita start. Nama saya dah letak mana? Saya. Ini. Ini. Okay. Okay. Boleh start? Boleh. Okay. Sekejap. Okay, semua mute kan? Nanti bila saya tanya, barulah unmute. Okay? Buat macam ni. Okay, sebab takut nanti dengar suara kat lain. Okay, so Assalamualaikum. Nama cikgu ialah Cikgu Farahin. Okay, boleh panggil Cikgu Fah pun boleh juga, tak ada masalah. Lepas tu cikgu tinggal kat Putrajaya. Lepas tu cikgu, umur cikgu rahsia. Lepas tu cikgu suka makan jaget tiaw. Cikgu suka jaget tiaw. Lepas tu apa lagi? Cikgu suka bahasa Melayu lah, saya cakap je bahasa Melayu. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya, tak ada masalah. Cikgu okey je. Okay. Dan jangan malu bertanya. Okay. Alright, kita sambung.
Muaz jangan main background je. Okay. Alamak, sekejap Okay, tu. Okay, share screen. Boleh nampak tak? Boleh? Virus mana virus? Okay, boleh? Boleh nampak? Okay? Okay, boleh kita start? Boleh. Boleh, okay. Hari ni kita nak belajar, jom mengarang untuk karangan berformat khas. Sebelum ni kita belajar yang umum. Okay, untuk siapa yang baru join hari ni, tak apa, kita belajar khas dulu. Benda yang sama. Cuma nanti boleh tengok nota dan latihan dekat dalam Telegram, okay? Untuk Faris dengan Fairuz. Okay, so hari ni kita kena tahu apa elemen yang kena ada dalam karangan berformat khas. Apa yang kena ada dalam karangan berformat khas ni? Contohnya, format dia dah ditetapkan. Selalu untuk karangan yang jenis berformat khas ni, dia dah ditetapkan macam mana format dia. Maksudnya dia belah kiri ke belah kanan ke, dia ada tajuk ke tak ada tajuk ke, itu semua format yang telah ditetapkan. Dan format dia sama, dia tak berubah. Okay? Itu untuk karangan khas. Lepas tu dia berformat lengkap. Dia maksudnya kalau dia belah kiri, memang belah kiri dan dibagi apa benda terperinci, apa detail dia belah kiri. Apa yang kena ada belah kiri. Kalau belah kanan, apa yang kena ada belah kanan. Itu ialah berformat lengkap. Okay. Lepas tu mengikut turutan. Maksudnya dari atas apa dia? Tarikh ke, tajuk ke. Lepas tu bawah tanda tangan contohnya. Itu ialah semua mengikut turutan. Okay. Lepas tu setiap pengisian format khas mengandungi markah. Bila kamu buat karangan mengikut format, itu pun dah jadi markah untuk format khas ni. Okay, sebab ikut format. Jadi format ni sangat-sangat penting, dah kena hafal format dia bagaimana. Okay, boleh? Boleh? Semua ada kan? Okay. Okay, saya sambung. So, pertama sekali format yang cikgu nak ajar ialah karangan berita. Siapa pernah buat karangan bentuk berita? Boleh unmute kalau nak jawab. Siapa pernah buat karangan bentuk berita? Kayek ke? Akil. Lagi? Muaz? Pernah. Pernah juga. Faris? Faris pernah tak buat karangan bentuk berita? Pernah. Pernah. Fairuz? Mana Fairuz? Dia hang kot. Dia hang. Dia hang. Alamak. Okay, tak apalah. Okay, tak apa, sambung. Okay, jadi semua pernah buat lah karangan bentuk berita Okay, jadi berita, karangan jenis berita ni macam mana? Selalu orang buat karangan jenis berita untuk apa? Siapa tahu? Untuk menceritakan sesuatu perkara yang berlaku. Berlaku dan menjadi persoalan berita. Lagi? Faris? Kenapa orang buat karangan bentuk berita ni?
Untuk apa? Untuk apa tu cikgu tak dengar? Sekat lah cikgu. Tersekat? Dengar tak suara cikgu? Siapa ada masalah nak dengar suara cikgu? Angkat tangan. Suara cikgu sekat-sekat eh? Tak. Faris dengar sekat-sekat. Tak, aku tak. Muaz? Tak. Tak. Faris? Sekat-sekat tak suara cikgu? Okay. Faris? Sekat-sekat tak? Dah okey dah. Okey dah. Okay, Akil? Okey. Okey, alright. Jadi kita ada format jenis berita. Inilah format dia untuk menceritakan perkara yang berlaku. Lepas tu kita selalu berceritakanlah apa yang berlaku. Okey. Jadi untuk karangan jenis berita ni dia ada format dia lah. Mestilah ada format. Okey. Yang pertama kena ada lokasi. Ni lokasi. Batu Pahat. Ataupun kalau dekat Selangor, Selangor. Ataupun dekat Batu Pahat dekat mana? Baik ke? Dekat Johor. Okey, pandai. Johor, okey. Ataupun dekat Bangi, Bangi Selangor. Macam tu. Kena ada lokasi dia kat mana. Kita nak laporkan berita tu pasal dekat mana. Okey. Lepas tu 25 Februari ialah tarikh dia, kena ada tarikh. Lokasi huruf besar. Allah, sekejap. Lokasi huruf besar, lepas tu tarikh. Lepas tu barulah mulakan karangan. Okey, karangan ni dimulakan dengan benda ni, kena ada. Iaitu apa, siapa, bila, mengapa, di mana dan bagaimana. Okey, kena tahu apa. Apa dia ialah menerangkan peristiwa yang berlaku. Apa peristiwa yang berlaku tu? Okey. Okey, kalau ada masalah nak dengar suara cikgu, tolong bagi tahu tau. Sebab cikgu tak tahu awak dengar ke tak. Okey. Okey. Fairuz okey ke tak? Dia nak join tu kot cikgu. Dia lain tak Dah clear. nak join ke cikgu? Line tak clear. Okey, tak Dia apa. dah left. Okey, tak apa. Okey. Jadi kita ada apa, siapa, bila, mengapa, di mana dan bagaimana. Apa tadi menceritakan tentang peristiwa yang berlaku. Maksudnya apa yang berlaku. Itulah apa dia yang kita nak cakap. Okey, yang kita nak tulis. Lepas tu siapa? Siapa ni maksudnya kita nak jelaskan siapa yang terlibat dalam berita ni. Sebab tu kita kena ada nama yang lengkap. Lepas tu termasuklah gelaran dia. Gelaran ni maksudnya kalau dia Datuk ke Datin ke ataupun yang berbahagia. Contohnya YB. Itu kita masukkanlah gelaran dia. Usia. Kita berusia 50 tahun. Jadi kita nak masukkan juga dalam berita nama dia, gelaran dia dan usia dia. Okey. Boleh? Bila? Bila ni yang kita nak terangkan bila perkara atau peristiwa tu berlaku. Kita kena, sebab tu kita kena letak tarikh dia. Kat sini. Okey? Mengapa? Kenapa agak-agak peristiwa tu berlaku? Jadi kita kena, mesti ada sebab. Kalau sesuatu berlaku tu mesti ada sebab. Jadi kita kena masukkan juga sebab dia. Kenapa dia berlaku. Okey. Di mana? Di mana? Macam ni lah. Batu Pahat. Menerangkan tempat kejadian. Tempat tu dekat mana. Apa yang berlaku pada tempat itu. Okey. Bagaimana menerangkan cara peristiwa itu berlaku. Bagaimana ni maksudnya kita cerita semula. Tentang peristiwa tu. Apa yang berlaku waktu tu. Itu ialah bagaimana. Cuma cerita balik saja. Okey, boleh faham? Setakat ni okey? Alright. Okay, good. Okay, sambung. Okay, ini ialah contoh karangan format berita.
Okay, karangan format berita contohnya Kuala Terengganu, Rabu, sederet dengan kedai 5 pintu sebuah okay. Rabu, keluarga pula. Kuala Terengganu, yang ini apa dia? Tempat. Tempat ataupun lokasi dia. Rabu, Tarikh. Tarikh. tarikh ke hari? Hari. Hari, okay. Sederet rumah kedai 5 pintu, sebuah rumah 2 tingkat dan 3 buah kereta musnah akibat satu kebakaran yang berlaku. Ini apa dia? Apa yang berlaku? Ya, betul, okay. Jalan Pinang. Lokasi. Lokasi. Pukul apa? Pada pukul 12.30 malam. Cikgu suara. Cikgu, Oh, Aziz je. Aziz. Aziz. Hai Aziz. Aziz. Assalamualaikum. Okay, Aziz tukar nama Aziz. nama Huawei. Media pad tu. Pakai pad. Tukar nama dulu. Real name. Tukar je cikgu. Okay. Tak pergi tengok Aziz sekejap. Huawei best Virus tak ada ya? Tu Faris ada. Virus ada lah cikgu. Mana virus? Cikgu. Tak ada. Virus. Ingatkan Faris. Faris ada. Boleh tak tukar nama? Tak tahu lah. Cikgu buat. Sekejap. Allah. Tak. Pergi participant. Lepas tu tekan nama Aziz. Lepas tu rename kan dia. Itu je. Aziz. Dah. Cikgu dah buat dah. Aziz ke Haziq? Haziq. Kan? Okay, betul. Betul lah lemah Muaz. Okay. Alright. Kita sambung. Okay. Okay, lepas tu 12.30 malam. Ni apa? Waktu. Waktu ataupun masa. Okay. Dalam kajian tersebut tu. Okay. Jadi ini semua ialah dalam satu perenggan yang pertama dia dah cerita pasal lokasi, masa, apa yang berlaku. Lepas tu Bagaimana? di mana, waktunya, bila. Dia dah cerita dalam perenggan pertama. Tapi dia tak cerita sebab berlaku. Sebab dia dekat bawah. Dan bagaimana dia boleh berlaku pun dekat bawah. Cara peristiwa. Okey, boleh faham? Jadi selalu kalau format berita, dia boleh jadi ada limited. Macam dia bergantung lah kepada berapa patah perkataan yang dia nak, ataupun karangan dekat bahagian C. Kamu boleh tengok lah. Dia karangan dekat bahagian B ataupun C. Okay? Kalau B selalunya dia limited. Maksudnya berapa patah perkataan sahaja. Kalau bahagian C selalunya boleh lebih banyak petapa. Okay? Boleh faham? Ada soalan tak? Ada. Okay, Haziq, kita tengah buat karangan jenis format berita Kita baru je start. Okay. Itu format berita tadi. Sekarang kita pergi kat karangan jenis laporan. Okay, untuk Cikgu, karangan tak jenis nampak cikgu? Tak nampak karangan jenis laporan tu? Tak Cikgu tak nampak? nampak ke? Besarkan sikit ke? Besarkan sikit. Cikgu boleh share lagi sekali tak? Tentang apa? Tadi tu ya, karangan laporan. Saya tak nampak. Cikgu tengah buka lah ni karangan laporan. Cikgu share saya. Saya tak nampak. Saya nampak muka cikgu. Ya ke? Sekejap. Dia problem kalau nampak muka orang lain je tak boleh nampak dah. Skrin. Tak nampak. Sabar ya. Cikgu baru je nak share ni. Besar kan? Cikgu, Fairuz ada ke? Itulah Faris Dia ada. problem. Hangout. Itu lain tak clear.
Hujan ke hujan? Mungkin line dia tak clear kot. Cikgu rasa. Saya pun di sini hujan ni ke? Hujan ke? Tak pun. Dia kat Johor kan cikgu. Jauh. Tadi hujan. Memanglah dekat tempat lain. Okey. Boleh nampak tak? Dapat. Dapat. Tekan sikit kot. Tak nampak. Sabar. Nampak? Canggih lah. Dapat. Okay, nampak okey. So inilah karangan jenis laporan. Faris okey tak? Faris diam je. Nampak tak? Nampak? Okey, kalau apa-apa soalan tanya tau. Okey, ni karangan jenis laporan. Laporan sama juga. Kena ada pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 dan penutup. Okey. Kalau yang ini dipanggil apa? Isi karangan. Apa ni? Kalau yang bentuk macam ni. Panggil apa ni? Karangan. Ni bukan karangan penuh, apa dia? Rangka. Rangka karangan. Okey, pandai Akil. Ni lah rangka karangan. Kalau kita dah bagikan pendahuluan dia, isi 1, 2, 3 dan penutup. Okey. Okey, kita tengok contoh format dia pula Format dia ialah macam ni. Dia kena ada tajuk atas sekali. Tajuk dia laporan apa dia? Laporan lawatan sambil belajar Persatuan Sains dan Matematik ke mana? Yuli Tata. Hilang unit tata. Hutan melintas Perak. Okey, jadi kita bagi tahu laporan apa? Macam ni laporan sambil belajar. Lawatan sambil belajar. Pasukan ataupun persatuan apa? Ke mana? Unit tata. Kena bagi tahu daripada apa tajuk utama dia dan ke mana. Okey. Fairuz dah datang cikgu. Fairuz dah. Fairuz baru join. Fairuz sakit tak? Dah. Ui. Piala. Berpiala Dia masuk bola ke? Rugby tu. Fairuz sakit tak? Alah, Fairuz diam je. Dia tengah kontak tu cikgu. Dia tengah kontak. Okey, tak apalah. Sambung. Okey, sambung. Okey, lepas tu kena ada pada tarikh. Yang ni kamu kena hafal Pada berapa tarikh hari bulan persatuan apa telah mengadakan lawatan sambil belajar ke kilang untuk menghasilkan barangan ni daripada minyak kelapa sawit. Jadi kena cerita tarikh pada hari apa yang kamu buat. Itu ialah yang bentuk laporan. Lepas tu ceritalah tentang kat kilang tu apa yang berlaku. Macam dia pergi kilang kan. Kilang tu apa yang berlaku, apa yang dia nampak. Semua kena cerita kat sini. Lepas tu kena tambah macam biasa penanda wacana. Benda yang sama. Tambah penanda wacana. Tambah ayat yang gramatis yang mencantikkan ayat. Benda-benda macam tu. Lepas tu tengok yang paling menarik dekat penutup dia. Dia kata lawatan ini banyak memberi manfaat kepada kami. Okey, ini apa ni? Lawatan ini banyak memberi manfaat kepada kami. Kesimpulan. Harapan cikgu. Harapan. Kesimpulan. Okey, boleh. Ini bukan harapan. Ini ialah apa yang ataupun pengajaran. Apa yang kita dapat. Betul. Okey. Pada tahun hadapan kami berharap. Ini baru harapan. Pada tahun hadapan kami berharap. Maksudnya benda yang akan datang. Mengadakan lawatan lain yang menyebut seruan cuti-cuti Malaysia. Bak kata pepatah. Tengok dia tambah pepatah. Jauh perjalanan, luas pandangan. Okey, untuk mencantikkan lagi ayat. Okey. Lepas tu dah penutup. Yang ni penutup. Yang ni isilah semua macam biasa. Yang ni laporan disediakan oleh. Kalau bentuk laporan kena ada benda ni. Kalau tidak salah tukang format laporan. Okey? Laporan disediakan oleh siapa, kena bagi tahu lah siapa yang membuat laporan. Selalunya setiausaha yang membuat laporan. Jadi tanda tangan dan belah kiri. Okey? Tarikh baris yang sama dengan laporan disediakan oleh belah kanan. Okey, pandai. Okey, boleh faham tak? Ada soalan tak tentang format laporan?
Siapa ada soalan? Tak faham lah cikgu. Siapa? Fairuz okey? Okey ke? Okey. Muaz, Haji okey? Boleh. Boleh cikgu. Faris? Boleh. Akil? Okey ke? Muaz? Fairuz? Boleh cikgu. Fairuz okey tak? Okey, boleh. Alright, kita sambung Sekarang ni karangan jenis ucapan. Siapa pernah buat karangan ucapan? Saya. Saya ke? Saya pernah. Apa tu saya tu? Saya Akil. Okey, Akil pernah lagi. Mas. Muaz lagi. Karangan jenis ucapan. Mari cikgu. Lagi siapa lagi? Faris pernah tak? Pernah. Aziz? Tak. Tak pernah. Okey, tak apa. Cikgu ajar. Fairuz pernah tak? Biasanya cikgu, karangan ucapan ni digunakan untuk membuat majlis kan cikgu? Ya Tulis betul. kad, lepas tu kita baca. Assalamualaikum dan sejahtera. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Majlis. Jenis macam tu. Itulah ucapan. Okey. Okey, tak apalah. Fairuz okey tak? Kita tak nampak dia. Okey, tak apa. Okey, inilah karangan jenis ucapan. Ni contoh dia lah. Ni untuk ucapan majlis perpisahan. Selalu perasan tak kalau kat sekolah, untuk kalau ada majlis perasmian ke perpisahan ke, guru besar akan beri ucapan. Penat ke? Mesti ada. Guru besar mesti beri ucapan dia. Okey. Jadi sebelum guru besar beri ucapan tu, dia mesti sediakan satu teks. Ini dipanggil teks lah, teks ucapan. Karangan bentuk ucapan. Assalamualaikum. Jadi format untuk sebelum dia cakap tu, inilah ucapan dia. Okey, kena ada dalam bentuk yang macam ni. Okey, boleh? Boleh faham? Jadi apa yang kena ada kat karangan jenis ucapan ni? Ucapan cikgu. Kena ada ucapan. Siapa yang cakap tu? Saya cikgu, Muaz. Okey, memanglah dia jenis ucapan, kena ada ucapan. Okey. Apa yang dia kena ada? Pertama sekali dia kena ada kata-kata pembuka bicara ataupun kata-kata pembuka bicara. Macam contohnya Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dia menyapa. Kalau Assalamualaikum untuk orang yang beragama Islam dan salam sejahtera untuk orang yang bukan beragama Islam. Jadi, yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, ini ialah kata-kata aluan lah. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, yang diraikan Tuan Guru Besar. Kalau ini majlis perpisahan, jadi kena cakap lah. Siapa yang paling Tuan Pengerusi Majlis adalah orang yang tinggi lah, yang ada dekat situ, dekat satu lokasi tu. Tuan Guru Besar yang diraikan. Maksudnya Tuan Guru Besar tu yang nak berpisah. Cikgu. Ya. Fairuz datang cikgu. Fairuz datang cikgu. Okey. Okay, Fairuz okey tak? Dia okey. Fairuz cakap sikit. Dia? Pecah. Dia tak dengar. Guna. Kuat sikit je, tak dengar Fairuz. Dah baru boleh masuk. Okey tak? Boleh dengar tak suara cikgu? Muaz kau main background ya? Ya. Gambar ni cantik sikit dekat San Sekali. Francisco. Boleh dengar? Semua tak ada masalah dengar. Kenapa Okey. kan? Boleh cikgu sambung? Boleh. Okey. Kejap. Okay, tadi kita dah cerita kata-kata aluan dia. Lepas tu tujuan. Kalau dalam ucapan kita kena bagi tujuan lah. Kenapa tujuan kita nak meraihkan sesuatu majlis? Kenapa tujuan kita nak berkumpul?
untuk meraihkan majlis semua. Okay? Cikgu, nak Ya. tanya cikgu. Ya. Kenapa PM ataupun macam orang yang YB kan? Dia orang jarang buat macam ni. Assalamualaikum dan sejahtera. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis. Biasanya dia orang buat macam ni. Yang amat berhormat. Kenapa dia orang buat macam tu? Okay, sebab macam cikgu cakap, yang mulia, yang diraikan, yang ini semua ialah bergantung kepada lokasi ataupun situasi sesuatu majlis. Majlis kamu tentang apa? Kenapa Perdana Menteri dia punya ucapan dia ada yang amat berhormat ataupun Sebab dia YAB. itu ialah gelaran, selalunya gelaran lah. Yang amat berhormat Menteri Besar contohnya. Itu ialah semua gelaran dia lah. Jadi kita ada spesifik gelaran untuk orang tersebut. Okay, faham tak? Boleh faham tak apa yang cikgu cakap? Boleh ke? Faham. Boleh. Okay. Boleh Jadi kalau untuk Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Guru Besar, kita yang sebut yang mulia, yang diraikan. Kita tak cakap yang amat berhormat. Itu selalunya untuk orang yang jalan lepas ni lah. Okay? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Dia tengok bergantung pada gelaran juga. Okay, tujuan, dia cakap tujuan kenapa dia nak meraihkan majlis perpisahan Guru Besar Puan Sania binti Hashim yang bersara pada kena bagi tahu dia bersara bila. Ini ialah isi dia lah untuk karangan ucapan. Okay, boleh? 2009. Ini contohnya 2009. Okay? Ini contoh. Ini kertas apa? Saya baru cikgu? lahir 2009. Boleh? Ini Saya kertas baru je apa, lahir cikgu? 2009. Kertas Baru apa lahir ya? 2009? Dia kan tahun 5 cikgu. Oh iyalah. Cikgu lupa pula. Okay. Allah mudanya. Okay. Alright, sambung. Okay, dia guna beliau nilai 1 cikgu nak tegur. Kena guna beliau sebab apa? Sebab dia hormat. Macam yang mulia kan. Kita pun kata lah beliau. Atas pangkat yang tinggi. Gitu. Okay. Sebab kita menghormati orang yang lebih, kita hormat, kita akan guna beliau. Okay, kalau dengan kawan, bukanlah kita tak hormat kawan, tapi kita guna dia sebab Dia lah sebab dia kawan yang rapat. dia pun manusia biasa kan. Beliau ni pun manusia biasa juga. Cuma perbezaannya dia lebih dihormati Pangkat lah. dia tinggi lah. Ataupun ibu bapa kita pun kita, kalau kita buat karangan beliau pun boleh guna juga. Sebab kita hormati antara orang yang dihormati. Okay, boleh faham? Okay? Lepas tu sepanjang 4 tahun ini dia just cuma cerita je lah apa yang perkhidmatan yang dia dah lakukan ataupun penyumbangan, apa yang dia dah menyumbang kepada sekolah dan sebagainya. Sekolah. Okay. Ini isi. Ini semua isi benda yang sama. Okay, isi. Siapa ada masalah nak buat isi? Biasanya isi ni lah yang paling senang ni pun. Cuma cerita je. Kalau ucapan just cerita je. Kamu boleh reka sendiri pun. Pasal orang tersebut lah. Pasal Pengakhiran je yang agak susah sikit tu. Ya, pasal orang yang dia nak raikan. Boleh reka. Tak masalah. Okay, akhiran. Cuba tengok dia selalu cakap para hadirin sekalian. Selain itu semua ialah penanda wacana. Para hadirin sekalian. Okay, dalam ucapan kita kena letak para hadirin sekalian. Sebab kita beri ucapan macam hadirin sekalian. Kalau kita panggil semua orang kan, itu ialah dalam ucapan lah yang kena ada. Okay, bagi mengakhiri ucapan saya ini, sebelum dia akhir ucapannya, dia letak bagi mengakhiri ucapan saya ini. Jadi kenapa dia letak benda ni? Siapa tahu? Sebab dia nak kata macam sebelum dia mengakhirkan ucapan ini. Dia ada kata-kata terakhir lah. Okay, betul juga tu. Okay, maksud dia juga kat sini ialah sebab dia nak bagi tahu ataupun dia nak hantar signal kat orang. Oh, dah nak habis dah ucapan ni. Cikgu, kalau ucapan ni boleh juga cikgu guna untuk berlakon. Betul lah, kalau dia berlakon tu sampai mati kan dia kata. Ayah kata, saya nak kata. Oh ya, macam tu kan, boleh kan?
Boleh. Asalkan penggunaan ayat yang betul. Tak ada masalah. Boleh je. Okay? Ini dia just nak hantar signal je lah. Dah nak habis dah ucapan saya ni. Sebab tu lah dia kata bagi mengakhiri ucapan saya ini. Dan dia ucapkan terima kasih lah pada penutup. Kena ucapkan terima kasih. Nak terima kasih kepada siapa. Semoga beliau hidup dan sihat sejahtera selalu. Ni apa? Siapa tahu? Kata-kata yang baik, cikgu. Kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Memang baik. Apa dia tu? Dekat penutup kena Ucapan ada yang apa? terakhir, cikgu. Penutup kena ada apa? Cepat. Kena ada penanda wacana, cikgu. Harapan. Harapan. Inilah harapan. Semoga beliau hidup sihat sejahtera selalu. Okey, boleh? Sekian, terima kasih. Okey, untuk ucapan akhir sekali kena ada sekian terima kasih. Ni format dia. Kalau kamu tak letak sekian terima kasih dah tolak dah markah. Okey, kena ada sekian terima kasih. Okey, ada masalah? Ada soalan? Ada. Tak ada? Betul lepas ni nak buat latihan. Cikgu, Faris Daniel nak pergi tandas. Siapa nak pergi tandas? Faris. Faris Daniel. Okay, Dia cakap dengan saya je, cikgu. Dia tak cakap dengan cikgu Tak ada pun. Dia cakap dengan saya. Malu. Dia nak pergi tandas, cikgu. Terus ni. Ya ke? Bagi dia masa, cikgu. Mungkin dia chat ke? Mungkin dia tekan chat untuk Dia chat dengan saya. Oh, mungkin dia chat dengan ni kot. Dia tekan chat dia kepada Muaz. Okay. Sebab dia tulis privately. Okay, private. Private, pribadi. Okay. Tak boleh tunggu sekejap. Sebentar ya. Okay, setakat ni ucapan ada masalah tak? Tak ada. Tak ada lah. Tak ada lah. Tapi biasanya susah sikit nak buat karangan ucapan ni. Kenapa? Kenapa rasa susah nak buat karangan ucapan ni? Sebab Kenapa susah? karangan ucapan ni dia tak kisahkan berapa karangan kita buat. Okay. Contohnya? Contohnya kita boleh kan buat karangan kita boleh buat 3 perenggan dalam karangan ucapan. Maksudnya dia punya rangka kan nak letak berapa banyak isi semua kan? Boleh ke? Okay. Untuk karangan ucapan, benda yang sama. Okay, kalau kamu tengok kat sini pun benda yang sama, dia kena ada pendahuluan. Pendahuluan cukup biasanya, pendahuluan dia letak Assalamualaikum dan salam sejahtera dan dia letak kata-kata aluan macam ni. Okay. Dan lepas tu, isi yang 3, 1, 2, 3. Benda yang sama. Dan penutup pun sama juga. Cuma bezanya kalau format dia kena ada sekian terima kasih pada akhir sekali. Itu saja beza dia. Okay. Muaz okey tak? Boleh faham tak? Faris dah pergi toilet dah. Okay. Ada masalah tak lagi karangan ucapan? Tak ada Tak ada masalah Tak ada. Cik sambung. Okey, seterusnya. Alamak. Ni start pula. Sekejap. Asal buka macam gitu? Alamak. Sekejap. Kadang-kadang cikgu mention. Okey. Seterusnya karangan jenis catatan. Siapa pernah buat karangan catatan ni?
Siapa ada diary? Biasanya kalau kerana catatan ni untuk macam lawatan lah cikgu. Lawatan pertama pergi ke kilang Natari Koko. Buat apa, makan apa, buat apa. Macam tu kan cikgu kan? Ya, selalu keluar soalan yang jenis lawatan. Tapi cikgu nak tanya siapa yang ada diary lah. Siapa ada diary? Tak ada. Saya tak suka diary. Saya Dia bukan perempuan diary. cikgu. Hari ni apa yang berlaku? Tarikh, tulis tarikh, masa, apa yang berlaku hari ni. Siapa ada? Tak ada. Tak ada. Cuma tak tulis diary, okey. Siapa saya lelaki memang tak tulis diary pun, tak boleh tahu. Okey. Untuk catatan harian, jenis karangan catatan ni, dia macam diary. Dia kena ada format dia. Dia kena ada tarikh, hari apa dan tarikh. Lepas tu dalam karangan dia tu dia bentuk masa macam ni. Okay, contoh hari ni okay, kita tengok soalan dia dulu. Sorry. Tengok soalan dulu Pada musim suci sekolahnya lalu, kamu sekeluarga telah melawat ibu negeri tempat kamu tinggal. Keluarga anda telah menginap di sebuah hotel di bandar tersebut. Tulis sebuah catatan harian sepanjang lawatan tersebut. Jadi kena tulis catatan. Okay, jadi format dia senang je, catatan tak ada masalah. Hari, tarikh dan masa dia kat sini. Kalau catatan harian maksudnya dalam sehari tu apa yang kamu buat. Jadi kamu kena tulis lah dari pukul berapa sampai pukul berapa apa yang berlaku, pukul berapa sampai pukul berapa apa yang berlaku. Kena tulis satu-satu masa. Okay, boleh faham? Ini pun sama juga kena, yang ni kira isi lah. Kena reka lah apa yang kamu buat. Okay, boleh? Boleh, tak ada masalah Okay, jadi format dia macam ni. Ada masalah format tak? Siapa nak tanya pasal format catatan ni? Kerana catatan ni paling senang kan cikgu kan? Bagi cikgu paling senang lah. Sebab dia just Ya, paling senang. Catat je. Lepas tu boleh buat dalam format macam ni saja. Tolak, dash. Tak perlu ada pepatah cikgu kan? Tak perlu ada pepatah pun tak apa. Dia cerita je apa yang berlaku pada masa tersebut. Lagi ada soalan? Haziq? Tak ada. Faris Daniel? Tak ada. Fairuz? Tak ada. Tak ada. Akil? Sepai bahasa tu. Apa dia? Saya tak dengar. Sepai. Angin laut bertiup sepai-sepai. Sepai. Sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi Angin bahasa. laut bertiup sepoi-sepoi Sepai. bahasa. Sepoi lah. Sepoi-sepoi bahasa. Maksudnya angin ini lebih kepada perumpamaan sajalah. Angin laut bertiup sepoi-sepoi bahasa tu maksud dia ialah angin laut angin tu bertiup tak adalah Bertiup kuat sangat. selesa lah. Selesa. Macam mendayu-dayu begitu. Itu ialah angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Tak terlalu kuat, tak terlalu slow. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay. Kita boleh sambung. Okay. Ini antara format yang bentuk catatan. Okay. Format catatan ada dua. Saya lupa nak beritahu. Okay. Satu, dia bentuk, boleh buat dalam bentuk yang macam ni. Dia just masa, tarikh bila, masa dan apa yang berlaku pada masa tersebut. Lagi satu, boleh buat dalam bentuk yang macam ni. Okay, kalau hari dia berbeza kan. Okay, ada 3 hari lah kat sini, 20, 21, 23. Okay, kamu boleh buat macam ni, petang 20 Februari, dalam apa yang berlaku, dari mana, tiba di mana. Yang ini lebih kepada yang bentuk format karangan lah. Kalau yang macam ni. Apa dia? Mau tidur lah. 89. Dengar tak? Ingat ke? Dengar cikgu. Dengar boleh Tak, cikgu dengar macam ada orang panggil cikgu. Okay. Hantu cikgu. Hantu. Mana ada, ni kan bulan puasa.
Tak benar. Pandai je. Okay, Tahu sambung tak? Sama juga tarikh. Lepas tu masa bila. So masa dia tukar petang. Petang, pagi, petang, pagi, petang, pagi. Ni kalau selalunya dalam satu hari ataupun dalam satu hari tu dah padat. 99. Apa yang berlaku. Okay. Boleh? 98. Soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, boleh faham kan? Catatan ni senang je. Dia just laporkan cuma beza dia bentuk saja. Kalau kamu tengok kat sini, Tak, kat sini beza dia bentuk saja. Okay. Alright. Ada soalan. Okay, cikgu sambung. Format syarahan atau ceramah. Siapa pernah pergi ceramah? Saya. Saya tak pernah. Khutbah ceramah pernah. Khutbah pernah. Khutbah siapa pernah pergi? Saya pernah. Saya tengok. Kalau Jumaat saja. Okey, bagus. Okey. Ayah Khutbah saya berkhutbah. atau ceramah tu lebih kurang sama lah. Syarahan siapa nak buat format syarahan? Tak pernah. Bahasa Arab je cikgu. Saya pernah. Wah, syarahan bahasa Arab. Bagus ya. Saya pun baca Dia tak syarah. tulis saja cikgu. Dia baca je ke? Baca ke tulis? Baca dia tulis lah. Baca. Dia baca Saya dia kata. tulis. Fairuz pernah buat tak syarahan atau ceramah? 8 Tak pernah. Faris Kenapa dia Daniel, tak cakap cikgu? dia mute. Fairuz boleh tak unmute? Sampai jaga. Okey. Alright. Faris Daniel, pernah buat? Okey, bagus. Aziz? Saya pernah buat dengan syarahan sekali. Okey, bagus. Okey, jadi yang pernah tu mestilah tahu kan macam mana bentuk dia. Okey, tapi tak payah juga kan explain balik. Okey, karangan ni biasanya disampaikan untuk pertandingan. Okay, apa beza, cikgu terangkan dulu apa beza syarahan dengan ceramah. Okay. Ceramah tu dia macam nak beritahu Ceramah orang macam beri pelajaran. Ceramah tu macam mana? Bagi Ceramah cakap macam biasa. Ceramah cakap macam biasa. Syarahan cakap dia lain macam ni. Syarahan. Ada lagu lagi. Macam tu lah. Syarahan biasanya macam tu. pengajaran cikgu. Pengajaran. Okey. Beza dia, cikgu beritahu beza dia hanyalah ceramah ni ialah selalunya isi ataupun apa yang ilmu yang nak disampaikan itu dalam bentuk keagamaan. Isi dia adalah isi keagamaan. Itu ialah ceramah. Syarahan umum. Umum lah. Dia Umum. tentang tajuk. Apalah, dia akan bagi tajuk lah. Apa tajuk syarahan kamu. Jadi kamu kena ikut tajuk lah. Itu ialah Betul lah. perbezaannya. Okay. Kalau ceramah memang ada kata penegas lah. Dia macam ustaz tu marah. Ada tu. Okay, boleh faham tak? Setakat ni. Faham. Karangan ni biasa disampaikan dalam pertandingan lah. Kalau syarahan selalu pertandingan lah. Siapa pernah masuk pertandingan? Debat ke, syarahan ke? Siapa pernah masuk? Saya Okay, Saya bagus. chorus speaking lah. Wow, speaking. Chorus Speaking lah. speaking. Chorus Speaking, speaking. ha. Okay, bagus. Lagi? Saya mengaji ke? Mengaji. Siapa mengaji tu? Akil. Okay, mengaji. Sepatutnya dapat wakil sekolah di sekolah April ni. Weh, wakil Wah. sekolah. Power. Okay, bagus-bagus. Kalau mengaji mesti perkataan tu jelas. Kan? Okay, bagus. Okay. Sama juga. Untuk karangan ni biasanya sampai dalam bentuk pertandingan lah. Satu karangan ini ini memerlukan kata-kata aluan sebagai tanda hormat. Kata-kata aluan tu selalu dia macam yang berhormat. Siapa? Itu contoh itu kata-kata aluan lah. 10 tadi juga. Lepas tu dia perlu menyebut ungkapan para hakim. Para hakim kalau kamu dalam pertandingan kamu kena sebut para hakim. Tapi kalau kamu buat ceramah, tak payahlah sebut para hakim tu sebab tak ada hakim. Okay. Maksud dia Syarahan ni dia macam dalam mahkamah cikgu. Para hakim. bukan. Hakim kat sini ialah bermaksud para juri.
Ingatkan hakim. Ingatkan hakim Bukan betul. hakim yang bagi tu, yang Itu pernah masuk syarahan. bukan. Itu bukan syarahan tu. Ya, okey. Para hakim dekat sini ialah para juri. Okey. Para Cuma juri. dia lebih formal. Syarahan dia ini sesuatu yang sangat-sangat formal lah. Okey. Format utama dia kena tahu kata-kata aluan yang dianggap sebagai pendahuluan. Kata penegas atau penguat. Kenapa apa yang mengukuhkan lagi isi kamu tu. Kamu kena letak kata penegas. Kenapa kena buat macam tu? Itulah kata penegas atau penguat. Okey? Manakala nafas terima kasih dianggap sebagai penutup. Sama juga sebelum pula akhir daripada syarahan ni kena letak penutup, iaitu terima kasih. Okey. Boleh? Okay, tengok contoh dia pula, format dia. Okey, macam ni syarahan ni ialah tajuk dia warga tua perlu dihormati. Dia dah bagi tajuk tengok syarahan yang bertajuk warga tua perlu dihormati. Sama juga buatlah selamat pagi dan salam selamat sejahtera. Tapi bukannya Tapi bukannya cakap macam tu. Siapa tanya tadi? Saya Haziq. Aziz, kenapa Aziz? Tapi bukan cakap macam tu cikgu. Macam mana? Macam mana saya dah lupa lah. Macam mana? Cuba bagi syarahan sikit. Kawan-kawan nak dengar. Macam baca sajak pun ada. Baca saja. Macam. Okey, sebab contohnya Haziq dah ada konteks, dah ada teks kat sini. Okey, sebab cuba baca dalam bentuk syarahan. Muaz Malaysia. Mana sebab? Saya tak ingat macam mana nak baca tu. Tapi cara macam cikgu baca tu bukan. Dia kena lebih tegas lah macam tu. Tak ego, maksud dia macam ni kan? Betul je Aziz, maksud dia macam ni. Baca syarahan tu macam baca sajak. Betul tak? Betul. Macam ada muzik sekali tu. Syair. Macam Tu syair ada muzik. bukan sajak, silap. Syair ke sajak? Macam Cakap betul. Macam pidato. Pidato lah, tegas. Macam pidato. Macam pidato. Tak ada lupa lah. Dalam bentuk yang lebih tegas lah. Okey. Macam Tapi lama PKP. itu kalau kita cakap lah. Kalau kita tulis macam ni lah. Okey. Dan kalau kita cakap syarahan, maksudnya kita sampaikan syarahan khalayak ramai di okay, kita kena keluarkan suara yang tegas. Sebab kalau syarahan ni memang penegasan. Dia lebih menguatkan kepada penegasan. Okey. Ada masalah? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak Dan format ada. dia sama. Ada hadirin sekalian. Sebab kita macam berkomunikasi dengan orang. Komunikasi. Dengan halayak ramai. Okey. Sama juga permulaan pendahuluan kena ada kata-kata haluan lah. Macam ni selamat pagi, selamat sejahtera, saya ucapkan. Kita cakap macam ni. Betul yang berusaha siapa. Itu terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih. Cakap terima kasih dulu kepada siapa. Dan telah untuk beri peluang untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk apa. Kena cakap tajuk apa. Okey. Ini dalam bentuk syarahan lah. Lepas tu isi pun sama. Isi sama cuma kita kena letak sekian terima kasih. Alamak. Sebenarnya cikgu dah terpotong ni. Tapi kena letak sekian terima kasih lah. Akhir sekali. Okey? Boleh? Ada masalah? Tak ada Tak ada. Okey. Akhir sekali. Format akhir sekali untuk hari ni. Karangan surat kiriman tidak rasmi. Cikgu yakin ramai yang dah buat kan karangan jenis ni. Betul. Betul lah. Siapa yang tak buat lagi tu, tak prepare lah tu. Okay.
Mesti ramai yang dah buat. Cikgu rasa cikgu kat sekolah lagi lah menggalakkan untuk buat karangan tidak rasmi. Sebab karangan jenis yang macam Cikgu, ni kenapa? selalu Ni dah last saya, keluar. cikgu. Ni last saya, cikgu. Cikgu bagi tahu karangan format. Ya tak, lepas kelas hari Jumaat 15 hari bulan ada lagi. Sambung karangan format khas. Okay, untuk hari ni. Untuk hari ni yang ni last. Okay. Oh, kejap lagi cikgu nak tu lah, bagi karangan tu. Kejap lagi kita buat latihan sama-sama. Lepas tu macam biasalah kamu tulis kat buku, hantar kat grup. Okay? Okey. Okay. Karangan surat tidak rasmi, cikgu rasa semua orang dah buat lah. Okay. Dan kamu kena hafal format dia. Untuk karangan kiriman surat tidak rasmi ni. Okay. Format dia. Nombor 1. Tengok nombor lah. Paling senang kan. Nombor 1. Alamat pengirim. Alamat dia belah sini. Pengirim tau. Pengirim siapa? Maksud pengirim. Mana Akil dan Faris? Bukan penerima. Ada. Akil, okay. Faris? Farjana tak ada. Kita andal. Sama betul. Faris dan dia pergi tandas lagi? Kira. Tak tahu lah cikgu. Muaz? Faris ada bagi tahu Muaz tak? Dia pergi mana? Tak. Tak ada. Okay, mungkin internet lah tu kot. Okay, tak apa. Alright, sambung ya. Okay, pengirim tu apa? Cepat. Pengirim. Orang yang menerima. Orang yang menerima. Kan? Pengirim tu apa maksud dia? Orang yang bagi. Orang yang bagi. Okay, pandai. Orang yang bagilah. Itu ialah alamat pengirim. Jadi siapa yang bagi? Contoh kamu yang tulis kepada kawan kamu. Contoh Fairuz tulis kepada Haziq. Tu contoh dia. Jadi Fairuz ialah pengirim. Haziq ialah penerima. Okay, boleh? Boleh faham? Jadi pertama sekali kalau surat tidak rasmi, dia kena letak alamat pengirim dekat belah kanan ke kiri? Kanan. Okey, pandai. Okey, lepas tu bawah dia tarikh. Selang 1 tarikh lah. Tarikh bila? Bila kamu menulis. Bila kamu menulis, bukan bila kamu nak hantar. Bila kamu menulis format karangan ini. Okey, kalau hari ni contoh 13 Mei. 13 Mei lah. Okey. Jadi untuk surat, sebelum tu juga nak tanya, surat kiriman tidak rasmi ni kita nak hantar dekat siapa selalunya? Hantar dekat orang yang bukan semua orang. Dia hantar kepada orang yang khas tu. Orang yang khas je. Sahabat. Khas. Sahabat. Khas yang Aku untuk tak. diterima. Tentu Siapa lah. yang cakap sahabat tu? Akil. Sahabat. Akil cakap sahabat. Lagi siapa cakap sahabat? Sahabat. Fairuz, okay. Lagi? Takkanlah ni untuk sahabat aku. Sebab dia adinda, kakanda lagi. Keluarga. Takkan untuk tu juga cikgu. Okay. Untuk Orang yang kita karangan. kenal. Cikgu, Orang yang kita kenal. share ya, lagi ya. sekali boleh tak cikgu? Terkeluar lagi. Kita kenal. Okay, sekejap. Dia tak tahu lah kenapa dia asyik terkeluar. Faris okey tak? Faris Daniel. Okey tak? Boleh nampak? Okey dah. Okay, ini ialah karangan surat kiriman tidak rasmi dan dia dihantar kepada orang yang terdekat sahaja. Kawan-kawan, adik-beradik. Bukan orang yang Boleh jauh. surat kiriman tidak rasmi. Boleh juga kau untuk orang yang jauh. Yelah, maksudnya orang terdekat lah, orang yang ada hubungan rapat. Lah, cikgu cakap tentu jangan nak cakap. Bukan Saya ingatkan perjalanan yang dekat. Bukan perjalanan yang dekat. Kejap. Kejap Adik cikgu lah. Oh, Hmm. Mana? Aku nampak Abang adik cikgu ni.
Tadi. Macam ada budak kecil. Cikgu dah leave. Nanti cikgu datang tu. Cikgu leave. Oh, tu balik cikgu. Cikgu. Hello? Dengar tak? Dengar. Cikgu. Sorry. Ada Cikgu gangguan. ada adik Cikgu ada adik Ada lah. Kau adik. Adik. ada. Cikgu tak kahwin lagi. Okay. Oh. Sambung. Okay. Ini ialah alamat pengirim. Lepas tu tarik. Lepas tu kita kata kata menghadap ni macam mana? Hadapan. Kehadapan siapa namanya? Sahabatku yang diingati. Hadapan sahabatku. Yang diingati. Barisan hadapan cikgu. Menemui, okey, untuk yang tengok belah sini menemui adindaku. Adindaku ni apa? Adindaku ni apa? Adik ke? Adik. Adik lah, adinda. Adinda tu adik. Tapi pelik lah macam kalau sekarang kamu tulis surat macam ni pelik lah. Tapi inilah format dia, surat kiriman tidak rasmi, okey? Lain lah kalau dia sultan tu. Kalau abang, Kalau dia sultan kalau abang kita kata apa? Kandaku. Kandaku. Okey. Boleh? Anak. Kita tengok yang sahabat lah lebih okey. Kehadapan sahabatku yang diingati, Ali, semoga sesuatu dalam keadaan sihat walafiat. Inilah kata menghadap. Kamu boleh hafal lah kata menghadap ni. Boleh letak benda yang sama. Kehadapan sahabatku, semoga sihat walafiat. Semoga sihat walafiat. Lepas tu, dah letak kata menghadap, letak saudara ataupun saudari. Kata panggilan hormat. Saudara untuk lelaki, saudari untuk perempuan. Lepas tu tulis tujuan saya menulis surat ini adalah dimulakan untuk masukkan isi kandungan, mulakan dengan tujuan. Kenapa kita nak tulis surat ni? Kita nak sampaikan apa kat dia? Sebab takkan tulis saya pun tak tahu kenapa saya tulis surat ni. Nanti dia macam boleh kenapa pula ni? Kan? Jadi kita tahu apa tujuan kita tulis surat. Okay. Boleh? Boleh? Ada soalan tak? Tak ada. Isi kandungan sama. Berapa isi? Berapa banyak isi kita ada? 5. Maksimum 5. Benda sama juga kan yang cikgu dah ajar. Okay. Boleh? Untuk Fairuz dengan Faris ada? Faris ada. Okay. Untuk Fairuz dengan Faris, ya Allah. Boleh bila cikgu. Okay. Untuk yang baru masuk, boleh tengok nota dekat dalam grup. Untuk yang sebelum ni, okay? Alright. Penutup. Lepas tu penutup. Setakat ini sahajalah surat saya buat kali ni. Inilah penutup dia. Okay, kena letak lah. Ni maksudnya dah nak habis lah tu. Lepas tu, dah habis. Kena tujuh. Ada kena buat pengakuan pengirim. Pengakuan pengirim ni contohnya yang benar. Yang benar, yang ikhlas, yang tulus. Sahabatmu, siapa sahabatmu. Lepas tu apa lagi? Contoh pengakuan. Yang menulis surat boleh juga. Ini just pengakuan lah, apa-apa pengakuan. Cikgu, kenapa? Pelik-pelik. Kenapa tangan Fairuz nampak macam gambar langit? Nampak? Tak, sebab baju dia warna hijau. Dia guna virtual background. Leher ada ke tak tu? Leher ada. Leher ada kan Fairuz? Ada oi. Kalau leher hijau, muka hijau. Tayal. Aduh. Okay. Tanda tangan. Akhir sekali tanda tangan nombor 8. Tanda tangan. Tanda tangan lah macam biasa. Okay. Boleh? Senang je kan surat kiriman tidak rasmi ni. Kalau cikgu bagi soalan je boleh tak untuk surat kiriman tidak rasmi ni?
Saya bincang isi. Saya bagi soalan je. Kakak boleh buat tak? Yo, saya ingatkan cikgu nak suruh kita orang buat karangan yang karangan yang C tu. Memanglah. Memang lepas ni kita ada akan buat latihan. Alamak. Kejap Dia tak nak ni pula. Saya bukan kat situ. Sekejap. Sabar. Share lagi sekali. Yo. Lepas ni kita buat latihan. Cuma untuk surat kiriman tidak rasmi ni, ada soalan lagi tak? Sebab kalau cikgu contohlah, cikgu cakap cikgu nak bagilah soalan saja. Kamu cuba buat. Lepas tu cikgu semak. Cikgu. Tapi ada masalah kalau cikgu kiriman buat macam tidak tu. rasmi Alamat dia memang dekat kanan Surat kiriman tidak rasmi dekat kanan. Dekat kanan. Dekat Okay. kanan. Boleh? Boleh. Okay. Ni contoh dia menemui adindaku yang berada di mana. Sehat sejahtera. Adinda yang dikasihi. Itu ialah kata panggilan hormat. Baru-baru ini Kakanda telah menerima surat ayahanda dari kampung. Ayahanda memberitahu Kakanda bahawa keputusan peperiksaan anda semakin merosot kerana adinda selalu malas belajar. Ini ialah tujuan kenapa dia nak mudahkan dia. Lepas tu, ini pun isi. Kononnya adinda bercampur dengan budak-budak nakal lah. Ni semua isilah. Sebenarnya apa yang berlaku. Okay, sampai sini sahaja. Inilah penutup. Benar? Pengakuan pengirim. Tanda tangan. Okay, boleh? Ada soalan lagi tak? Karangan surat tidak rasmi ni. Ada. Ada. Kalau macam tu kita boleh buat. Kita boleh bincang latihan sama-sama. Okay. Okay, ini ialah soalannya pada hari ini. Sekejap ya. Ini dah kena buat sama-sama ke kena buat sorang-sorang? Sama-sama, jangan risau, sama-sama. Kena salin naik ke? Tak apa, nanti cikgu hantar kat grup je. Okay, format karangan ni ialah soalan dia. Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu telah mengadakan lawatan ke Melaka, bandaraya bersejarah. Sediakan satu laporan tentang lawatan itu. Ini macam karangan catatan. Tapi Ini karangan jenis apa? Karangan catatan cikgu. Karangan laporan ni ke? Laporan, bukannya catatan. Dia dah cakap kat sini, sediakan satu laporan tentang lawatan itu. Okay, laporan macam mana? Tulis tajuk cikgu. Tulis tajuk. Okay, kena ada tajuk. Apa tajuk dia? Persatuan Bahasa Melayu. Bahasa Melayu sekolah. Mengadakan lawatan ke Melaka, bandaraya bersejarah. Persatuan Bahasa Melayu sekolah kan mengadakan lawatan ke Melaka, bandaraya bersejarah Malaysia cikgu. Kita tambah sikit. Melayu sekolah Bersejarah. mengadakan Lawatan ke Melaka, bandar bersejarah Malaysia. ke Melaka Nak ke tak ambil? Aduh, penat. Melaka bandar Bernada cikgu tulis bernada. typo Typo kata. bandaraya bersejarah. Cikgu, nak tulis ke? Nak tulis ke? Point ni, kalau kamu nak tulis boleh, kalau tak nak tulis tak apa. Tak apa lah, saya kena tulis. Lebih bagus tulislah. Kalau dia tak nak naik lah. Satu bawah. Satu lagi.
Ayo sekolah mengadakan. Bahagian situ tak bincang ke cikgu? Okay. Okay. So ini dia tajuk dia. Lepas tu dia punya isi. Kepada kami. Apa isi dia? Kejap ego, tak habis salin. Ada tarikh. Bersejarah. Tarikh. Salin dulu tajuk sampai nak salin. Tak nampak. Tak nampak? Nampak tak? Share. Bukan pendahuluan ke cikgu? Pendahuluan dulu kan? Pendahuluan dia apa dia? Ada tarikh cikgu. Pendahuluan. Saya pergi ke Melaka pada sejarah melawat apa tu gereja apa cikgu? Gereja? yang merah-merah. Okay, pertama kita letak dia punya Kotak A besar. pertama kita letak dia punya tarikh. Pendahuluan. Okay. Macam ni. Ada pening kepala. Pada hari ini, pada hari Rabu, tarikh 18 Mac 2013. Pendahuluan. Cikgu buat point je tau, nanti kamu masukkan dalam karangan. Okay. Tarikh berapa? Pilih tarikh dulu. Tarikh hari Rabu cikgu. Hari ni lah. Hari ni lah. 13 Mei 2020. Mei 2020. Okay. Lepas tu, ni tarikh dia. Dah ada tarikh dah. Ingat tak format laporan macam mana? Pada hari Rabu. Pada hari Rabu. Okay. Pada hari apa? Pada lepas yang lalu. Okay. Pandai. Lagi? Apa lagi kita nak letak dalam pendahuluan? Rabu. Kami melawat ke Melaka, Bandar Raya Bersejarah Malaysia. Kami akan mengadakan. Kami akan melawat ke Kami akan apa ke benda ni? Ni dah lepas kan? Ya, ni dah lepas. Kalau dalam bentuk kami. laporan memang dah lepas. Kami melawat ke Bandar Bersejarah Melaka, ke Bandar Raya Bersejarah Malaysia cikgu. Ayah Malaysia. Untuk apa? Untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Untuk Menambahkan ilmu pengetahuan. menambah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan siapa? Sejarah. Ilmu pengetahuan tentang sejarah. Tentang sejarah. Okay. Lagi? Tentang sejarah. Panjangnya pendahuluan ni. Tentang sejarah. Melayu. Tentang sejarah Melayu Melaka. Okay. Dah. Siap. Tu baru pendahuluan, belum siap lagi. Isi. Okay, Tapi isi. cikgu. Ya. Oh, nanti cikgu nak kita orang tambah lagi satu ayat dalam pendahuluan tu. Ya, cikgu nak cikgu buat. Kita akan bincang poin sahaja. Tujuan yang cikgu buat ni ialah cikgu nak kita bincang poin pertama. Lepas tu kita masukkan. Jadi kamu masukkan dalam bentuk format karangan macam ni, format karangan yang betul. Cuma beza dia, kamu kena tambahlah sikit ayat tu supaya jadi cantik. Sebab cikgu akan ajar kamu buat rangka saja dari poin-poin dia. Okay. Boleh? Ada masalah? Tak ada. Tak ada masalah. Semuanya faham kan macam tu? Faham. Okay.
Isi. Kita masuk isi yang pertama. Kita buat 3 isi je lah. Okay, isi Isi. pertama. Apa maksud dia? Apa yang ada kat situ? Kami melawat ke kota Formosa. Sekejap. Formosa. Kumpulan kamu ada berapa orang yang pergi? Kamu tak cakap lagi? Kami melawat ke Melaka dengan seramai 37 orang. Kami melawat ke Melaka seramai Anak cikgu. 37. Kami melawat. Sekejap. Kami melawat. Tu ada cikgu. Kejap. Situ. Sama kata. Kami melawat. Melawat. Ke Melaka. Dengan seramai 37 orang. Dengan seramai Seramai 37 orang. 37 orang. Termasuk Termasuk tambah-tambahlah sendiri. Termasuk siapa? Termasuk Cikgu. Tiga cikgu. 3 guru. Apa dia? Siapa panggil cikgu? Saya. Taklah, saya cakap kami melawat ke Melaka dengan seramai 37 orang termasuk 3 guru. Tentu, saya tak boleh. cikgu. Boleh tambah kat sini. Okey? Pertama kita akan terangkan berapa orang yang pergi melawat untuk isi. Boleh letak kat situ. Satu ayat banyak. Mana ada banyak. Okey lagi? Apa lagi nak letak isi pertama? Pergi mana? Kami melawat ke kota Formosa dahulu. Sebelum menuju ke Melaka, kami berehat sebentar di RNR Nilai. Boleh Tujuan kamu? Tujuan saya ingin pergi ke sana untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Tujuan kita. Sorry. Kami, tujuan dah tulis kat sini kan? Tujuan. Ni tujuan kami melawat tau. Sekejap. Tujuan kami melawat. Alamak. Kita dapat tulis. Isi 1. Berapa ramai lah. Kami melawat cikgu. Kami melawat ke Melaka dengan 37 orang. 37 orang bersama. Termasuk 3 guru. Termasuk 3 guru. Okey. Tujuan kat sini? untuk Kami menambahkan Melaka. ilmu pengetahuan dah kan cikgu. Sebab tu okey. cikgu, sebab tu saya pelik cikgu tanya tujuan kenapa. Sorry. Cikgu tujuan. ingat tak tulis tujuan lagi. Okey. Lagi apa lagi? Kamu pergi mana? Kat Melaka? Kami melawat ke kota Formosa. Okey, kami melawat. Panjang sangatlah kami melawat. Cuba tulis kota Formosa lah. Kota Formosa. Nanti kita akan tambah je cikgu. Nanti tambah. Jangan tulis kota Formosa je Kita tambah. Formosa. Dia nanti tulis terus titik kota Formosa. Cikgu tak nak. Kena tambah, okey? Kota Formosa. Apa yang ada kat kota Formosa? Apa yang kamu nampak? Kami nampak meriam cikgu. Tak pergi lagi cikgu. Kami nampak meriam cikgu. Tak pernah pergi lagi. Okey, tak apa. Tak pernah pergi lagi cikgu. Okey, nampak meriah. Lagi apa lagi? Nampak meriah. Banyak Banyak meriam barang-barang. cikgu. Lama. Barang-barang. Sejarah. Bersejarah. Barang bersejarah. Barang Peninggalan. Arwah. peninggalan nenek moyang kita. Arwah cikgu, arwah. Arwah.
Peninggalan arwah mana? Bukan. Peninggalan Nenek moyang kita cikgu. penjajah. Melaka Melayu. kan dijajah. Penjajah Mak Melayu Saleh ke? cikgu. Mak Saleh cikgu. Ya. Penjajah Mak Saleh. Penjajah Mak Portugis. Saleh. Peninggalan. Penjajah Portugis. Faris okey tak? British itu British. Penjajah Portugis lah. Portugis. Portugis. Siap. Okey, apa lagi nak buat? Pukul berapa? Pada pukul 9 malam. 1 pagi. 1 pagi. 1 petang, 1 petang. pada pukul 11 pagi kami makan di kedai. Warung Orang apa makan dah? tengah hari selalu. Pada pukul ya. jam 1 petang. Pada pukul 1 petang. Jam Makan 1 tengah petang. hari di mana? Warung Pak Mai. Warung Pak Mat. Di Tengah hari. Pada jam 1 petang. Melaka apa yang sedap kat Melaka? Masuk. Nasi goreng. Makan. Melaka sedap dengan asam pedas. Jadi makan bersama di bagi satu nama warung. Bersama Mamak Maju. Mama maju makan asam pedas. saya tahu cikgu. Kedai Mak Ocun. Kedai Mak Warung Pakcik Leman Laksa. Cepat. Pakcik Leman Pakcik Leman. Pakcik Leman asam Di pedas. Pakcik Leman. Di Pakcik Leman. Asam pedas. Sorry di warung. Warung Pakcik Alah cikgu, Leman kena asam padam lah pedas. cikgu. Kenapa tak makan komputer cikgu? Kena padam lah cikgu. Okay, dah. Ini isi pertama. Padam apa? Sebab siapa nak padam? Okay. Ada masalah tak? Di warung. Sekejap cikgu, saya nak salin. Salin. Warung Boleh salin Pakcik dulu. Leman. Pakcik Leman. Boleh salin. Jangan risau. Pakcik Leman asam pedas. Dah cikgu. Lipas asam pedas cikgu. Okay. Dah kan? Dah. Okay. Isi dua. Cikgu just bagi tips lah, okay? Untuk pendahuluan ni, kamu boleh tulis Boleh tulis, tak ada masalah. Okay, untuk pendahuluan ni, boleh tambah kamu pergi bersama-sama dengan persatuan kamu tu naik apa? Bas. Naik helikopter ke, naik bas ke, naik kapal ke, boleh tulis. Menaiki bas. Tembok, dek sampan. Naik sampan ke, boleh tulis. Menaiki apa, okay? Tak kisah. Lepas tu kamu boleh tulis juga berapa ramai ni boleh masuk dekat pendahuluan, tak kisah, boleh. Lagi kamu boleh tulis juga pukul berapa kamu bertolak, dari mana, dari contoh satuan berkumpul dekat sekolah. Dari Jepun balik ke Melaka. Berkumpul dekat sekolah kat mana? Sekolah kat Kuala Lumpur. Boleh tulis nama sekolah sekali untuk pendahuluan, boleh tambah. Sekolah kat Sabah cikgu. Sekolah kat Sabah. Sabah tak logik lah tu, kena naik kapal terbang. Okay. Okay, ada masalah tak? Thailand, cikgu, Thailand. Thailand Oi, kan kena naik kapal kena terbang. bawa pasport tu. Kena bawa Pasport ni mana? Okay, ada masalah? Aziz Tak okay? ada. Aziz okay? Pening kepala Aziz. Dua tepi panas lah. Patut pening kepala. Okey tak? Ada soalan tak? Ada soalan tanya sekarang. Sebelum Tak kita ada. masuk isi seterusnya lagi pening. Si kedua terus cikgu. Tak ada soalan Saya nak cepat ni cikgu. Saya nak buat cepat je. Okey, cikgu masuk isi seterusnya. Cikgu, habis pukul 12. Dah. Pukul 12. Cikgu cepat cikgu. Ada masa 20 minit. Ada masa 20 minit je cikgu.
Sabar. Saya tak rasa kita sempat je. Cikgu, kita cikgu ada orang call. Okay, isi yang kedua. Ada orang call. Siapa tu? Pak Cik Leman. Pak Cik Leman call cikgu. Yes, teacher. Okay, kita sambung isi kedua. Isi kedua, kami melawat ke kilang Mami Monster. Ha. Kilang Mami Kat situ Monster. ada tak kilang Mami Monster? Boleh tak? Mulakan setibanya di Saya tiba di kilang Mami Monster. Di yang kilang. Sekejap. Mana ada kilang Mami Monster dekat Melaka? Ada lah cikgu. Google cikgu. Cikgu tak tahu cikgu. Google. Ya Cikgu nak ke? bagi cikgu. Ada. Okay, tak apa. Tak apa, kita Sekarang tengok. duduk dah baju lah cikgu. Kadang-kadang Saya ada yang tahu dah ni ada. cikgu ada kedai Yakul je, kilang Yakul je ke? Kilang Google. Cakap tentang tengah bincang. Mami Monster. Tiba di. Takkan Mami Monster cikgu. Lah dekat air keruh Melaka. Ha, kan saya dah kata ada. Kau Cikgu pernah tak pergi ke? percaya. Muat tu Pernah. pergi. Pernah. Ya ke? Dapat Maggi free lagi. Oh. Okay, bolehlah nak buat kilang tu. Setiba di kilang Mami Kilang. Monster. Mami Monster. Monster. Jam berapa? Jam 2 petang. jam 2 petang. 2 petang Tak, ke? boleh buat hari seterusnya kot. Okay, esokan. Ini lawatan cikgu. Tak, sorry. Tak payah. Sorry. Maaf. Okay, jam berapa? 2 petang. Lepas makan lah kan? Jam 2 petang lah ya, lepas makan. Okay. Lepas tu dash. 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 Okay. Apa lagi nak tak? Apa yang berlaku dekat kilang Mami Monster? Kamu nampak apa? Kami melihat macam mana dia. Kami melihat juru hebat membuat Mami Monster yang sangat sedap itu. Panas. Proses pembuatan. Proses Makanan. pembuatan makanan Mami Monster. Mami. Proses pembuatan Mami Monster je lah cikgu. Kenapa nak kena ada makanan? Dah memang dia makanan. Pembuatan makanan lah. Mami Monster tu dia punya brand. Dia punya nama. Buatan Makanan. Bendanya lah makanan. Mami Monster. Monster. Oh, dia ada mak Mami. Mami garang. Mami Monster. Okay. Aziz okey tak Aziz? Saya tak okey. Kenapa Adik Aziz? dia cikgu. Adik dia. Adik Aziz. Adik Aziz lah cikgu. Tu adik Aziz. Oh Aziz okey tak? Ada juga kan? Adik kedua Aziz pun ada. Aziz Oi, okey Ni tak? kakak. Alamak. Tengok dia Saya tanya. tak okey. Dalih. Dia dah live eh? Tak lah. Belum ni ada Boleh lagi. bagi. Cepat kita Aziz, nak habis sikit je lagi. Lepas tu dia boleh banyak dah kan? main. Ada masih 15 minit lagi Aziz. Cepat. Tak lama pun. Kesian kawan tunggu. Nanti 13 minit je. Cikgu, Ya. lepas habis kelas ni, kita orang kena buat karangan ni dengan karangan yang bahagia C tu kan? Buat karangan ni dulu. Baru buat karangan C. Buat karangan Kita ni dulu. tunggu tuition yang seterusnya baru kita buat. Nak cikgu. Kan hari tu dah buat ke karangan bahagian C? Yang cikgu dah bagi. Hari tu karangan B lah cikgu. Ulasan. Cikgu. My Oh mom ya. said Okey tak apa. Buat karangan ni dulu. Buat karangan ni dulu. BI. Tuition seterusnya ke? Terus tuition seterusnya ke hari ni juga? Okey, jadi hari ni buat dulu karangan yang bahagian B. Okey. Okey.
Okay. Okey. Seterus bahagian B pula, sorry. Karangan yang ini. Untuk hari Ya. ni. Okay. Lepas tu nanti kelas seterusnya cikgu akan sambung bagi poin. Ajar kita akan bincang poin yang untuk bahagian C tu. Okay. Ye, sebaik cikgu. Saya ada masa 2 jam cikgu sebelum tuition matematik start. Okay, sekejap lagi tuition matematik Okay. Ah. Okay, cepat. Okay, lagi? Cepat Zik, jangan buang masa. Siapa lagi? Siapa lagi pula? Apa lagi? Apa yang kamu nampak? Dah 2 poin kan kita buat. Lagi 1 Ni isi kedua. Apa lagi Kemudian yang berlaku kami dekat lihat Sila Mami? kami lepas tu chef-chef itu memberikan kami sendera mata. Memberi sendera mata. Okey, pandai. Memberi sendera mata. Iaitu Mata. Maggi, Mami. Sebagai Memberi sebagai apa? sebagai tanda terima kasih. Tanda penghargaan. Dan kedatangan kami ke kilang monster. Mami Kilang monster. Okey. Dah, boleh tambah lagi. Cikgu tak kisah kalau tak tambah lagi bagus. Cikgu sabar ke? Sebagai tanda Ya. penghargaan. Haziq okey tak kisah Haziq? Okey, Haziq dah okey? Dah. Dah okey. Kedatangan kami. Boleh tambah macam biasa cikgu cakap. Jangan cakap tambah. jangan cakap merah itu. Okey, isi yang ketiga. Dah cikgu, tak habis lagi. Salin. Kami ke kilang Mami Monster. Mami Monster. Dah cikgu. Kejap. Ya, cikgu. Saya dulu ke? Cikgu. Ya. Siapa panggil cikgu? Dekat Melaka tu ada satu kedai makan dibuat daripada buat daripada syarikat Mami Monster lah. Tapi saya tak tahu apa nama dia. Cikgu boleh cari tak? Cikgu. Kedai makan? Bukan cikgu, bukan kedai makan. Sekejap. Cikgu tahu tak apa tu? Mall yang famous dekat situ. Mall apa tu? Cikgu dah lama tak pergi Melaka, cikgu pun tak ingat. Tu lah PKP ni lama Kampung sangat. saya kat Melaka, cikgu. Dekat kawasan pantai Lupa Puteri. dah. Oh, ya ke? Saya hari-hari kalau pergi sana mandi cikgu kat sana. Wow, bestnya. Yelah, dia duduk Johor. Dekat sikit kat Melaka. Saya pun duduk Johor. Johor, geng-geng Johor ni. Saya kampung kat Johor. Saya pun sama. Apa lagi? Tempat ketiga apa lagi yang ada kat Melaka? Selain kilang Mami Monster, Beca. Tempat menaiki beca. Becar. Takkan naik beca kot 37 orang. Boleh lah. Banyak Kalau beca 4 orang. 37 bagi 4 berapa? Boleh lah. Banyak beca orang lumpah Habis duit cikgu. Okay, tak apalah. Lagi Isbat, okay, cadangan tadi menaiki beca lagi. Cadangan lain ada tak? Menaiki beca. Bermandi-mandian. Mandi-mandi korang sesuai kot. Pergi kolam panas cikgu. Pergi kolam air panas. Nak masuk seorang pun. So kita sehari je kan? Berpuluh-puluh kot. Boleh tak cikgu cakap kita pergi kejap Sabar. Isi 3 kan? 3 isi. Apa kata cikgu? Kita tengok pemandangan tasik yang ada dekat tasik dekat ada yang ada kat Melaka tu. Ada tengok tasik tu ada sampah ke tak. Kalau ada sampah tak boleh guna lah. Boleh tak kita cakap kalau pergi
Taman permainan. Ya. Kejap ya. Menaiki Melaka River Cruise. Saya pernah pergi naik cruise kat Melaka. Oh, yang masa itik tu cikgu. Yang itik tu. Itik. Taming Sari cikgu, Taming Sari. Taming Sari boleh? Boleh, tak ada masalah. Apa tu yang dia kelihatan? Kita buat naik river cruise lah. Apa cikgu yang dia bulatan tu? Mula kat bawah tu nak. Bulatan. Taming Sari lah kan? Yang naik. Jam. Lepas tu turun lah kan? Tak, ada yang paling tinggi yang bentuk bulatan tu. Mana nak tahu kalau tak sama. Yang ada duduk, boleh duduk ramai-ramai tu. Hanya 2 orang yang boleh naik. Yang kata cakap ramai-ramai. Jangan. Apalah kita buat naik Melaka River Cruise je lah. Okay, menaiki Kami naiki Melaka River Melaka Cruise. Bersama-sama. Okay, apa lagi yang berlaku? Apa lagi yang berlaku? Jam 3:30 petang menaiki Melaka River Cruise bersama-sama. Lepas tu? Tidak benar. Kemudian kami balik pulang ke sekolah. Cepat je balik. Apa yang kamu nampak dekat Melaka River Cruise tu? Kami nampak. Kami melihat. Sawah padi. Teacher. Nampak lagu. Melihat pemandangan yang luas. Melihat pemandangan Bandaraya Bersejarah. Melaka yang luas. yang bersejarah. Masih boleh tambah lagi. Teacher. Antaranya apa yang kamu lihat? Antaranya Yes. Hello. Yang Hello? Melaka yang bersejarah. Sekejap. Antaranya Kakak sama. bangunan peninggalan seperti Tak kisah. Tak ada titi. Tu typo cikgu. mana? Cikgu tu typo. Tetui. Status ni bangunan peninggalan Belanda dulu dekat Melaka. Berarti status Melaka Tetis. dan banyak lagi. Tambahlah kalau kamu nak tambah. Okay. Dan banyak lagi. Ni pemandangan yang kamu nampak lah. Okay. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Penutup. Okay. Cikgu tak halang kamu nak tambah isi 4. Okay. Cikgu tak halang. Contohnya kamu tiba-tiba dapat idea. Oh, cikgu saya nak tambah isi 4. Kamu tambahlah satu lagi tempat. Jam contoh sebelum balik kan pukul 5 ke kamu cakap. Singgah kat satu tempat. Tak kisah. Cikgu tak kisah. Tapi kamu kena cuba kreatifkan ayat tu.
Faham tak? Boleh faham? Faham tak je cakap? Ada soalan? Tak ada. Tak ada, boleh Okay, mana kamu boleh tambah kalau kamu nak tambah. Kalau kamu tak nak tambah, biar isi yang ketiga pun tak apa. Okay. Okay, sekarang kita buat penutup terus. Sebab masa pun dah suntuk. Okay, penutup. Apa yang kita nak cakap kat penutup? Hari sekali kami pulang ke sekolah kami pada pukul 6 petang. Okay. Boleh cakap sini. Sebelum pulang ke sekolah semula. Jam berapa? Pulang jam berapa? Pada jam 6. 6 petang. Jam 6 petang. Lagi Okay, nak ni. sebelum pulang ke sekolah semula jam 6 petang. Okay, apa yang berlaku? Kami mengingatkan memori apa yang kami buat di belakang. Rasa berat hati untuk Kami tinggal. bercerita semula Apa yang bersama berlaku? kami. Apa? Yang berlaku. Kenangan dan memori yang tidak dapat dilupakan. Tinggal 4 lagi Lagi? Ayat penuh. Harapan? Boleh tak apa? Berasa berat hati. Berat hati. Berasa berat hati. Boleh? Berasa berat hati. So, meninggalkan bandaraya bersejarah ini. Okay. Lagi satu, boleh tak harapan atau pengajaran? Apa harapan atau pengajaran? Kami berharap agar dapat melawat tempat bersejarah ini sekali lagi. Ya, ataupun di masa yang datang. Betul? Okay, boleh tambah lagi. Tiba di sekolah pukul berapa? 8 malam. 8 malam. Saya selalunya kalau pergi neraka dalam 4 jam je cikgu lalu. 4 jam, okey. Jadi pukul berapa? 6, 7, 8. 2 jam. 2 jam okey kot. Cikgu drive 2 jam je. Saya pernah pergi lawatan Melaka ke Selangor. Berapa jam? Daripada pukul 6 sampai pukul 9 baru sampai sekolah. 9 malam lah jam dia. kot. Okey, tak Bukan apa. 9 pagi. Kita buat pukul 9 malam, okey? Melawat 6 bertolak sampai 9 malam. Okey, logik tu. tempat Tiba di sekolah 9 malam. sejarah ini. Sejarah Ibu bapa masing-masing. di masa akan di masa Okey. akan datang. Okey, dah. Cikgu belum. Belum. Tiba Lepas di tu sekolah. bawah ni laporan disediakan, tulis je nama kamu, tanda tangan. Okey, sama. Tarikh pun, tarikh ni tarikh bila? Sekolah Tarikh ni tarikh bila? 9 Tarikh ni tarikh bila? disambut 13 Mei 13 Mei
Sambut ibu. Tak, tarikh kena selepas 13 Mei. Sebab karangan ni, laporan ni ialah laporan pada 13 Mei. Jadi kena buat tarikh laporan ni selepas 13 Mei. Saya tulis sini. 15 Mei. Tarikh laporan Kami nak ni kat ni. 15 Mei. Boleh? Nak telur tak? 20. Okey. Jadi ke? Lepas tu laporan disediakan setiausaha Disediakan. sekolah. Setiausaha persatuan Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu. Persatuan Bahasa Melayu. SK. Terpulang kepada kamu nak tulis sekolah apa? Persatuan Tak ada masalah. Bahasa Sekolah kamu sendiri pun boleh, tak ada masalah. Tapi kamu ialah setiausahanya. Melayu. Sertai. Siap Ego. Tanda tangan nak buat kat mana Ego? Tanda tangan bawah belah Kanan. Kiri. kiri. Tengok ni format ni. Bawah belah kiri. Tarikh belah Dia orang pun macam takut. tarikh belah kanan. Siap Ego. Tanda tangan pun dah siap. Dah siap dah. Dah siap dah tanda tangan. Okay. Boleh share kat group Cuba tengok. Okay, bye-bye. Okay, ada masalah lagi tak nak tanya? Tak ada Ego. Tak ada betul. Tak ada Ego. Okay, sekejap. Kejap. Sekejap Tak ada masalah Okay. Okay, sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, ada soalan apa-apa lagi tak nak tanya? Apa nak ya? Whole kelas. Sepanjang kita belajar laporan khas ni hari ni. Ada soalan lagi tak? Nak clear dah, nak habis dah. Habiskan cepat. Sampai mana hantar nak cikgu ni. Cikgu dah habis Ego. Dah. Tak ada soalan Tak ada Ego. Tak ada soalan. Okey. Kita gambar sekejap. Lepas tu kita habis. Okey. Senyum. Elok-elok. Muka. Okey. 1, 2. Okey. Senyum. 1, 2, 3. Jadi abang dah lagi yang pergi abang rehat dulu. Dah tunggu paste. Dah ke Ego? Okey dah. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Hai. Bye. Assalamualaikum. Salam.